rumah tangga dan menyebabkan aib kepada suami. Ini istilah syarak. Maknanya li'an ini perkataan-perkataan tertentu yang seorang suami menjadikan hujah untuk menuduh, dalam keadaan terpaksa menuduh isteri dia curang terhadapnya, ataupun melakukan perkara yang mendatangkan aib kepada suami. Ini kita akan lihat nanti apakah dia yang dikatakan perkara yang mencemari rumah tangga dan menyebabkan aib kepada suami. Ini dia yang menyebabkan suami terpaksa melafazkan perkataan-perkataan tertentu yang dalam syarak disebut sebagai li'an. Perkataan tertentu ini dinamakan li'an kerana ia mengandungi perkataan al-la'nu. Begitu juga kerana kedua-dua suami isteri yang berli'an akan berjauhan antara satu dengan yang lain. Jadi disebut oleh penyusun kitab ini, maksud li'an itu, kerana apa dinamakan li'an? Kerana dalam perkataan-perkataan itu, dalam ayat-ayat itu, lafaz-lafaz itu ada perkataan la'ana ataupun li'an ataupun laknat, yang implikasinya suami isteri ini akan menjauhkan diri antara satu sama lain. Wal'iyazubillah. Baik, 14.3.2 hikmah pensyariatan li'an. Kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan adanya li'an? Ada hikmah-hikmah dia yang dikupas oleh penyusun kitab fiqh haji ini. Hukum li'an berbeza dengan hukum qazaf. Dalam hukum qazaf, orang yang menuduh akan dikenakan hukuman, manakala orang yang dituduh bebas daripada tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Jadi hukum li'an ni dia tak sama macam qazaf. Qazaf ni menuduh seseorang perempuan itu, seseorang muslim itu berzina, ataupun melakukan kesalahan syarak, berzina, meliwat. Tuduhan itu tidak ada asasnya, sama ada ataupun tidak pun, tuduhan itu dikira sebagai qazaf. Kalau tuduhan itu tak benar, maka si penuduh akan dikenakan hukuman. Si dituduh tidak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang, tindakan hukum syarak. Kalau tuduhan itu benar, maka si dituduh akan dikenakan hukuman syarak, hukuman had, disebat satu kali ataupun direjam sebat satu kali. Kalau belum kahwin, kalau dah kahwin, direjam sehingga mati, kan? Kalau liwat 80 kali, kalau liwat disebat, ditanam badannya, sebat 80 kali. Kalau yang dah kahwin, ditanam badannya sehingga pinggang dan direjam, kan? Wallahu a'lam. Kalau sabit kesalahan, kalau tak sabit, maka orang yang menuduh dikenakan sebat 80 kali, kan? Wallahu a'lam. Persoalannya, apakah hukum hikmah perbezaan ini, dan mengapakah hukum qazaf tidak dikenakan kepada suami yang menuduh isterinya berzina? Tuan-tuan, kenapa hukum qazaf tak kena pula? Kalau suami tuduh isteri berzina, tak kena hukum qazaf, dia kena hukum li'an. Kenapa? Jadi jawapannya ada di sini. Dalam hal ini, orang lain selain daripada suami tiada kepentingan untuk menuduh seseorang itu berzina, sama ada tuduhannya betul ataupun dusta. Kalau selain daripada suami, dalam kaedah umumnya, dia tiada kepentingan untuk menuduh seseorang itu berzina, kan? Tak ada keperluan untuk si Ali menuduh si Aminah berzina, kan? Kalau Aminah itu bukan seorang isteri, dia tak ada kepentingan apa pun. Tidak ada maruah yang akan tercemar. Sama ada tuduhan itu betul ataupun tidak. Hal ini adalah kerana ajaran Islam menkenaki seorang itu menutup aib orang lain yang diketahuinya. Memadailah orang itu dinasihati secara tertutup dan jauh daripada pandangan orang ramai. Kalaupun Ali mengetahui Aminah itu berzina, maka aib itu disembunyikan. Nasihat. Sebab itu apabila kita sebagai ini nasihat pada diri saya dan juga pada sahabat-sahabat asatizah dan juga mungkin ada yang menjadi kaunselor, apabila ada orang menceritakan
kisah-kisah lalunya yang dia pernah berzina, dia pernah melakukan hubungan seks luar nikah dan sebagainya, maka kita tak payah hebahkan kepada orang lain. Cukup sepolan dan kita saja yang mengetahui. Kalau nak diceritakan pun tidak secara detail. Kita semua sebutkan pernah beberapa keadaan di mana begini. Tapi kita tidak detailkan orang mana, siapa dia, orang mana, dari mana. Kita tidak detailkan. Macam sekarang lah, kita tengok sekarang ni banyaknya rogol bawah umur. Sebenarnya rogol bawah umur ini adalah perbuatan zina. Kenapa tuan-tuan? Kerana perempuan yang di bawah umur itu sudah akil baligh, maka dia dikira berzina, dikira berdosa besar. Dia tak dikira dari segi syarak, dia tak dikira sebagai dirogol. Tapi dalam undang-undang sivil, mana-mana perempuan yang berusia 16 tahun ke bawah yang mengadakan hubungan seks dengan pasangannya, maka dia dikira sebagai dirogol bawah umur. Jadi diceritakan pada kita sekarang ni banyak rogol ialah rogol bawah umur, bukannya rogol yang dalam erti kata yang kita tahu. Baik itu kalau lihat ada 1-2 hari ni ada heboh diceritakan tentang seorang si Polan ini mengatakan perempuan ini menjadi mangsa rogol kerana dia mendedahkan diri dia dengan mengambil gambar yang keterlaluan, yang terlalu cantik hingga menaikkan nafsu berahi si lelaki. Jadi sebenarnya rogol ini terjadi banyak faktor, bukan kerana itu saja. Tetapi seorang wanita muslimah itu wajib menjaga dirinya dan maruahnya terhadap di hadapan lelaki ajnabi. Maknanya kalau nak bergambar, tak usah terlalu melawar lah. Ni melawar dengan post direct ni, kalau masuk Instagram video tu goyang punggung sana, goyang punggung sini, tak usah kata lelaki biasa. Pak Haji pun boleh terbang serban kopiah kan. Jadi perkara-perkara seperti ini mesti disembunyikan. Perkara-perkara yang seperti ini mesti disembunyikan. Walaupun terbukti ada, tapi kita sembunyikan, kerana simpulan itu tidak ada kaitan dengan kita. Hal ini berlainan dengan seorang suami. Dia perlu mengetahui hakikat sebenar dan perlakuan jahat isterinya. Ini demikian kerana perbuatan keji isteri mencemarkan kehidupan berumah tangga dan memberi malu kepadanya. Bahkan merupakan sebab syar'i yang memberinya hak untuk berpisah dengan isterinya itu. Jadi berbeza kalau seorang suami itu mengetahui isterinya ada melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat di belakang dia. Bila dia tahu, maka dia kena buat sesuatu. Dia tidak boleh menyembunyikan. Malah sekiranya dia ada maklumat, dia perlu berbuat sesuatu. Kerana perbuatan jahat isteri ini mencemarkan rumah tangga dia, mencemarkan imej dia sebagai seorang suami. Dan si suami boleh mengambil langkah-langkah tertentu untuk berpisah, untuk bercerai daripada isterinya. Kerana tak guna simpan isteri yang berperangai jahat seperti ini. Itu kaedah dia. Sebagai itu, jika suami berpisah daripada isteri dengan talak, sudah pasti suami akan teraniaya lagi, kerana dia perlu memberi mas kahwin sepenuhnya kepada isteri, sedangkan isteri tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pun akibat perangai buruknya itu. Jadi kalau suami berpisah secara talak, maka suami pula yang akan teraniaya, nak kena bagi mut'ah, mas kahwin, sedangkan penceraian itu disebabkan perbuatan jahat si isteri. Maka si isteri tak berhak dapat apa-apa pun sepatutnya. Maka perpisahan itu tidak boleh. Perpisahan itu taklah wajar secara talak. Ini kata penyusun kitab ini. Dalam hal ini Allah SWT mensyariatkan hukum khas yang menjamin suami isteri terus mendapat perlindungan keadilan dan tiada siapa pun antara mereka yang jadi mangsa penganiayaan. Hukum yang dimaksudkan itu ialah hukum li'an. Jadi itulah sebab disyariatkan li'an, untuk memberi keadilan kepada suami.
dan juga kepada isteri.